Pada satu hari itu saya berada di masjid semasa saya mengimamkan solat. Pada waktu siang, saya rasa itu solat asar kot. Masjid time tu tak ramai sangat dan seorang lelaki muda ni masuk ke dalam masjid untuk solat sekali. Lelaki tu kan, satu badan dia penuh dengan tatu. Dari jari hingga ke leher. Diselubung sepenuhnya dengan tatu. Okey, sekarang jelasnya seseorang seperti itu kalau masuk ke dalam masjid macam tu, gayanya, agaknya apa yang orang buat, kan? Jadi jelas orang rasa pelik. Kami semua teruskan solat iqamah dilaungkan. Dan dia juga berkata Assalamualaikum, kami berkata Waalaikumsalam. Lepas tu kami semua solat bersama. Selepas solat saya berpusing dan saya berkata Assalamualaikum saudara. Saya tak pernah pun melihat kamu sebelum ini. Dia kata, ya saya baru je pindah kat sini. Minggu lalu. Saya dapat pekerjaan kawasan ni, baru je dapat jumpa masjid ni. Dan saya fikir saya boleh solat di sini selepas kerja. Dan dia juga time tu masih pakai uniform kerja dia. Jadi saya berkata, baiklah, Masya Allah, selamat datang. Oleh itu saya mula berbual dengan dia. Dari mana kamu berasal? Di mana kamu membesar? Siapa nama kamu? Cuba mengenali brother ni. Dia mula menceritakan kisahnya kepada saya. Dia ni seorang yang berdarah Thailand. Pakcik-pakciknya benar-benar terperangkap dalam jenayah kongsi gelap, mengedar dadah dan banyak lagi jenayah di mana dia dibesarkan. Di California, pakciknya terbabit seperti macam ketua geng. Dia ni benar-benar jahat, gangster besar, terlibat dalam banyak perkara-perkara yang teruk. Dia kata, masa membesar, ibunya cuba melindunginya dari keseluruhan keturunan keluarganya di sana dan keadaan keluarga. Tetapi dia katakan, akhirnya, dia juga menyertai perniagaan keluarga, terjebak. Dia kata sekitar umur 14 tahun, dia berhenti sekolah. Mula menjual dadah. Mula melakukan jenayah. Mula merompak orang, drive-by dan semuanya ada. Dan dia kata, pada masa saya umur 23 tahun, saya sudah 2 kali masuk penjara. Kehidupan saya memang sangat teruk. Jenayah sepanjang masa. Itu je saya buat. Dan lepas tu dia kata ketika saya berumur 23 tahun, saya ditangkap untuk kali ketiga. Okey, sekarang di California, mereka mempunyai law. Kalau masuk kali ketiga, anda akan dipenjara seumur hidup. Itu saja, hidup terus habis dalam penjara. Jadi dia kata, saya ditangkap untuk kali ketiga. Dan dia kata, saya duduk penjara pada waktu malam. Keesokan paginya, saya akan masuk court di hadapan hakim. Dan saya sedar masa tu, alamak, ini dah masuk kali ketiga aku dah. Pada masa itu juga, akhirnya ia mencocok jiwa aku. Hidup aku sudah berakhir, dah habis ni. Aku berumur 23 tahun dan hidup aku dah habis. Habis macam tu je. Dan dia kata pada masa itu, baru aku betul-betul sedar. Kerana ketika anda terperangkap dalam keseluruhan gaya hidup macam tu, anda tidak mampu berfikir, kan? Dia kata, ini betul-betul sedar. Aku betul-betul sedar dan terpaku. Hidup aku sudah habis, sudah berakhir. Pada masa itu, aku tidak dapat menahankan diri. Dia kata, di dalam sel saya jatuh ke dalam sujud. Saya buat sajdah. Saya meletakkan wajah saya di tanah. Dan dia berkata, ini adalah pertama kalinya dalam hampir 10 tahun bahawa saya melakukan sajdah. Kali terakhir saya melakukan sajdah 10 tahun yang lalu. Dan saya dulu biasa pergi ke masjid bersama ibu saya. Dan sejak dari masa itu, saya tidak melakukan sajdah lagi. Saya tidak solat selama 10 tahun. Dia berkata, saya melakukan sajdah dan pada masa itu dalam sel, hidup aku telah berubah. Dia kata, saya menangis sepanjang malam dan saya membuat doa kepada Allah. Saya berkata, Ya Allah, aku menyedari apa yang telah aku lakukan dalam hidup aku. Bagilah aku peluang satu lagi. Aku akan mengubahkan cara aku. Aku akan mengubah cara aku sepenuhnya. Dan dia berkata, pada masa itu aku perlu membuat niat. Apa yang akan aku buat? Ya Allah, jika engkau menyelamatkan aku dari saat ini, apa yang akan aku lakukan dengan hidup aku? Dan dia berkata, saya masih ingat ketika saya masih kecil, ibu saya selalu mempunyai satu permintaan, iaitu untuk saya menjadi seorang hafiz Al-Quran. Dia kata, ibunya berkata, nenek moyang dan datukmu adalah seorang hafiz. Tapi bapa saudara kamu, pakcik kamu semua menjadi teruk dan semua orang dalam keluarga kamu tidak mengikut jejak langkah datuk nenek moyang kamu. Jadi, ibu mahukan kamu menjadi seorang hafiz dan menghidupkan semula tradisi keluarga ini yang dulu datuk kamu pegang, menjadi seorang hafiz Al-Quran. Dia berkata, saya teringat pada masa itu kerana saya memikirkan Allah, saya memikirkan ibu saya,
dan betapa saya telah banyak menyakitinya. Jadi lepas tu saya tentukan, saya buat niat. Saya katakan, Ya Allah, jika aku dapat keluar dari sini, aku akan pergi dan menjadi hafiz Al-Quran. Dan aku akan menghafal Al-Quran. Dia kata ketika dia hadir di hadapan hakim pada keesokan harinya, hakim melihatkan fail itu. Melihat kepada saya. Ibu saya duduk di belakang di ruang mahkamah menangis. Saya seorang pemuda. Dia kata hakim cari fail dan baca fail. Tutup fail dan dia berdiri. Dia kata, sekiranya aku membiarkan kamu pergi sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Dan dia kata, memang tak sangka Tuan Hakim bertanya kepada saya kerana semalam, saya telah mengalami perubahan hati, saya bertaubat. Dan saya akan mengubah hidup saya. Dan saya akan pergi dan saya akan belajar agama saya. Dan belajar Al-Quran, kitab Allah. Dan saya akan berkomit untuk menjadi orang yang baik. Jadi Hakim berkata, baiklah, okey. Kes tuduhan ditolak, pergi dari sini. Dia kata saya berjalan keluar dari ruang sidang. Ibu saya menangis tidak percaya bahawa ini boleh berlaku. Saya tanya kepada ibu saya, ada duit tak dalam poket ibu? Ada berapa banyak? Dia keluarkan $40-50. Pakcik saya pun ada kat situ. Bagilah semua cash yang ada. Dia berkata saya mendapat sekitar beberapa ratus duit cash. Lepas tu saya kata, boleh tak seseorang tolong saya ke bus stop sekarang? Bawa saya ke bus stop sekarang. Lepas tu dia naik bas dan bas terus pergi ke pusat Islam utama yang terdekat. Nak cari di mana program penghafalan Al-Quran. Lelaki itu berusia 23 tahun, secara literal tidak ada pakaian. Dia kata saya tidak mempunyai apa-apa langsung. Saya pergi ke pusat Islam. Lepas tu, saya kata kat mana saya boleh pergi untuk menghafal Al-Quran. Mereka kata, oh ada tempat, ada sekolah untuk penghafalan Al-Quran. 200 batu dari sini, di bandar ini. Ini alamatnya. Dia berkata saya menaiki bas lain di Greyhound dan saya pergi ke sana. Dan lepas sampai dan saya terus masuk kata, hei, nama saya ini, saya ingin menghafal Al-Quran lah. Baiklah, masuklah. Lelaki itu bagi tahu saya dia berusia 23 tahun ketika itu. Dia menghafal keseluruhan Al-Quran. Pemuda ini tidak tahu baca alif bata pun time tu. Bermula dari awal, dia menghafal keseluruhan Al-Quran. Keseluruhan Al-Quran dalam 8 bulan je. 8 bulan dia menghafal seluruh Al-Quran. Saya telah meminta dia mengimamkan solat. Saya pernah mendengar dia membaca bacaan yang sangat indah. Dia memang tahu Al-Qurannya. Dan hari ini bertahun-tahun kemudian, dia dah jadi seorang suami dan seorang ayah. Dan anak-anaknya, ketika anda melihat anak-anaknya, adabnya, watak anak-anaknya, memang terbaik. Dia sendiri mendidik anak-anaknya menghafal Al-Quran. Memang hebat. Masa lalunya dan apa yang mampu mereka jadi apabila dapat balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah.